Hai semua dan selamat datang ke podcast kami. Hari ini kita akan bincangkan satu topik yang ramai orang alami tetapi jarang dibincangkan, yaitu imposter syndrome di tempat kerja. Jadi, apa sebenarnya imposter syndrome? Hai Florin, nama saya Nadira Jasmine. Imposter syndrome ialah keadaan di mana seseorang rasa dirinya tidak cukup layak atau tidak cukup bagus. Walaupun sebenarnya dia berkemampuan, mereka rasa seperti penipu dan takut orang lain nampak sisi kelemahan mereka. Wah, kedengaran agak tertekan juga. Kenapa topik ini penting untuk dibincangkan? Topik ini penting sebab ramai pelajar fresh graduate malah pekerja berpengalaman pun pernah rasa macam ini. Kalau tidak ditangani, ia boleh menjejaskan keyakinan diri, prestasi kerja dan juga kesihatan mental. Apakah tanda-tanda seseorang mengalami imposter syndrome? Mungkin ramai pendengar kita tertanya-tanya, sama ada apa yang mereka rasa itu normal atau sebenarnya satu tanda kepada keadaan ini? Boleh tak Anda kongsikan dengan lebih terperinci supaya mereka lebih mudah kenal pasti? Ya, sudah tentu. Sebenarnya ada beberapa tanda yang agak jelas. Cuma kadang-kadang kita sendiri pun tidak sedar karena kita anggap perkara itu biasa sahaja. Antara tanda yang paling utama ialah seseorang itu sering meragui kebolehan diri sendiri walaupun dia sebenarnya berkemampuan. Contohnya, walaupun sudah buat kerja dengan baik atau mendapat pujian, dia tetap rasa macam aku ni sebenarnya tak cukup bagus. Selain itu, mereka juga cenderung untuk overthinking, terutamanya berkaitan kerja atau tugasan. Perkara kecil pun boleh difikirkan berulang kali. Takut buat silap, takut orang nilai negatif atau rasa apa yang dibuat tidak cukup sempurna. Tanda seterusnya ialah mereka sering menganggap kejayaan yang dicapai hanyalah disebabkan nasib, bukan usaha atau kebolehan sendiri. Contohnya, bila berjaya dalam sesuatu, mereka akan fikir, aku cuma bernasib baik je, atau orang lain sebenarnya lagi layak. Mereka juga suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, terutamanya dalam persekitaran seperti tempat belajar atau tempat kerja. Perbandingan ini selalunya tidak adil kerana mereka hanya melihat kelebihan orang lain, tetapi terlalu fokus pada kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Selain itu, ada juga yang takut untuk mencuba perkara baru kerana bimbang gagal atau takut orang lain akan nampak kekurangan mereka. Hal ini boleh menghalang perkembangan dalam diri sendiri dalam jangka masa panjang. Menarik. Bila dengar semua tu, saya rasa ramai sebenarnya boleh relate dengan sekurang-kurangnya satu atau dua tanda tadi. Kadang-kadang kita ingat itu cuma stres biasa, tetapi rupanya lebih daripada itu. Jadi, persoalannya, kenapa perkara ini boleh berlaku? Apa sebenarnya punca kepada imposter syndrome ini? Soalan yang sangat bagus. Sebenarnya, imposter syndrome ini berlaku disebabkan beberapa faktor dan selalunya ia bukan hanya satu sebab sahaja, tetapi gabungan beberapa perkara. Pertama, harapan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Ada individu yang menetapkan standar yang sangat tinggi sampai bila tak capai kesempurnaan, mereka rasa diri mereka gagal, sedangkan hakikatnya tiada sesiapa pun yang sempurna. Kedua, berada dalam persekitaran baharu. Contohnya seperti masuk ke tempat kerja baru, universiti baru atau kumpulan baharu. Bila kita dikelilingi oleh orang-orang yang nampak hebat, kita mula rasa diri kita ketinggalan atau tak setanding. Ini boleh mencetuskan perasaan tidak yakin terhadap diri sendiri. Ketiga, tabiat membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dalam dunia sekarang, terutamanya dengan media sosial, kita sering terdedah kepada kejayaan orang lain.
Tapi kita jarang nampak struggle mereka. Jadi, bila kita bandingkan behind the scenes, hidup kita dengan highlight hidup orang lain, memang kita akan rasa tak cukup. Selain itu, pengalaman lalu juga boleh memainkan peranan. Contohnya, jika seseorang pernah sering dikritik atau kurang diberi penghargaan, mereka mungkin membesar dengan rasa tidak yakin terhadap kebolehan diri sendiri. Oh, paham? Jadi sebenarnya banyak faktor yang boleh mempengaruhi dan ia sangat berkait dengan cara seseorang melihat diri sendiri dan persekitaran mereka. Tapi, saya ada satu soalan penting yang mungkin bermain di pikiran ramai. Adakah hanya orang yang kurang berpengalaman atau masih baru sahaja yang mengalami imposter syndrome ini? Tidak. Sebenarnya tidak sama sekali. Ramai orang fikir imposter syndrome ni hanya berlaku pada mereka yang kurang berpengalaman. Tetapi hakikatnya, orang yang sudah berjaya dan berpengalaman juga boleh mengalaminya. Malah, kadang-kadang lagi tinggi pencapaian seseorang, lagi kuat perasaan itu. Mereka mungkin bisa tekanan untuk sentiasa kekal pada tahap tersebut atau takut suatu hari nanti orang akan terbongkar bahawa mereka sebenarnya tidak sehebat yang disangka. Ini menunjukkan bahawa imposter syndrome bukan bergantung kepada kemahiran atau kejayaan seseorang, tetapi lebih kepada pemikiran dan bagaimana seseorang itu menilai diri sendiri. Seseorang boleh mempunyai pencapaian yang tinggi, tetapi cara mereka berfikir sentiasa merendahkan diri. Mereka masih boleh rasa seperti diri ini tidak cukup layak. Itu sangat membuka mata. Maksudnya, imposter syndrome ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tak kira baru mula atau sudah lama dalam sesuatu bidang. Terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas dan mendalam. Saya rasa ramai pendengar kita sekarang lebih faham tentang apa yang mereka alami. Boleh tak beri contoh supaya lebih mudah difahami? Mungkin situasi yang dekat dengan kehidupan harian supaya pendengar kita boleh lebih relate? Boleh. Contohnya, seorang fresh graduate yang baru sahaja dapat kerja pertama. Pada hari pertama, dia masuk ke pejabat dan nampak rakan sekerja yang sangat cukup berpengalaman dan yakin dengan apa yang mereka buat. Walaupun dia sebenarnya diterima kerja berdasarkan kelayakan dan usaha diri sendiri, dia mula rasa macam aku tak layak berada di sini atau mesti ada orang lebih sesuai di sini. Perasaan itu akan makin kuat bila dia buat kesilapan kecil atau mengambil masa sedikit lebih lama untuk faham sesuatu perkara. Padahal itu normal untuk orang yang baru bermula. Tapi dalam fikiran dia, semua itu jadi bukti bahawa dia tidak cukup bagus. Memang ramai boleh relate dengan situasi itu, terutama bila baru mula kerja. Semuanya rasa baru dan mencabar. Betul, dan yang lebih menarik, walaupun bos atau rakan sekerja memuji hasil kerja dia dan kata dia buat dengan baik, dia masih rasa itu cuma nasib atau kebetulan. Dia mungkin fikir, aku cuma bernasib baik jani, atau mereka tak tahu lagi kemampuan sebenar aku. Akhirnya, walaupun dia sebenarnya menunjukkan prestasi yang baik, dia tetap hidup dengan perasaan ragu-ragu terhadap diri sendiri. Itulah contoh bagaimana imposter syndrome boleh berlaku dalam kehidupan seharian tanpa kita sedar. Apakah kesan jika seseorang terus rasa begini? Ia boleh menyebabkan tekanan, anxiety dan burnout. Ada yang bekerja terlalu keras untuk membuktikan diri. Ada juga yang takut mencuba peluang baru kerana takut gagal. Jadi, bagaimana cara untuk mengatasinya? Pertama, kita perlu menghargai pencapaian diri sendiri. Jangan anggap kejayaan itu hanya sekadar nasib. Kedua, kurangkan membandingkan diri dengan orang lain kerana setiap orang ada kekuatan dan kelemahan masing-masing.
Ada tips lain? Ada. Berbincang dengan orang lain sangat membantu. Bila kita berkongsi, kita akan sedar ramai juga mengalami perkara yang sama. Selain itu, persekitaran kerja yang menyokong juga penting. Perkongsian yang sangat menarik dan membuka mata kita semua. Jadi, sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin saya nak minta sedikit rumusan terakhir daripada anda. Apakah kesimpulan utama yang boleh kita ambil tentang imposter syndrome ini, dan apakah mesej penting yang anda ingin sampaikan kepada para pendengar di luar sana yang mungkin sedang mengalaminya? Baik, terima kasih atas soalan itu. Kesimpulannya, imposter syndrome adalah satu perkara yang sangat biasa dialami oleh orang ramai. Tidak kira latar belakang atau tahap pendidikan atau pengalaman kerja. Ia bukanlah tanda bahawa kita tak layak atau tidak cukup bagus, tetapi lebih kepada satu bentuk perasaan dalaman yang sering dipengaruhi oleh keraguan diri sendiri dan tekanan untuk mencapai kesempurnaan. Apa yang penting untuk kita faham ialah perasaan tersebut bukanlah fakta. Ia hanyalah suara kecil dalam diri kita yang kadang-kadang terlalu kuat, tetapi tidak semestinya betul. Kita sering terlupa untuk menghargai pencapaian diri sendiri kerana terlalu fokus pada kekurangan. Selain itu, kita juga perlu sedar bahawa setiap orang mempunyai perjalanan masing-masing. Tidak adil untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain kerana kita tidak tahu sepenuh cabaran yang mereka hadapi. Ada yang kita nampak hanyalah permukaan. Oleh itu, pentingnya untuk kita belajar menerima diri sendiri, termasuk kelemahan dan kekuatan diri. Salah satu cara untuk mengatasi imposter syndrome adalah dengan mula mengubah cara kita bercakap dengan diri sendiri. Daripada cakap, saya tak cukup bagus, kita boleh tukar kepada, saya masih belajar dan sedang berkembang. Perubahan kecil dalam fikiran ini boleh memberi kesan yang besar dalam jangka masa panjang. Kita juga digalakkan untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai seperti rakan, keluarga dan mentor. Kadang-kadang, hanya dengan meluahkan apa yang kita rasa sudah cukup untuk membuat diri kita ini sedar bahawa kita tidak keseorangan dalam menghadapi situasi ini. Akhir sekali, yakinlah bahawa setiap kejayaan yang kita capai adalah hasil usaha kita sendiri. Kita berada di tempat kita sekarang bukanlah secara kebetulan, tetapi kerana kemampuan dan kerja keras kita. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri dan berilah ruang untuk diri kita berkembang dengan lebih yakin. Betul tu. Saya sangat suka ayat tadi, perasaan bukan fakta. Kadang-kadang kita terlalu percaya dengan suara negatif dalam diri sendiri sampai kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Perkongsian ini bukan sahaja memberi kesedaran, tetapi juga memberi harapan kepada mereka yang sedang bergelut dengan perasaan ini. Saya harap para pendengar dapat mengambil sedikit sebanyak pengajaran daripada perbincangan kita pada hari ini dan mula melihat diri mereka dengan lebih positif dan penuh keyakinan. Terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan penuh inspirasi ini. Saya yakin ramai yang akan rasa lebih lega dan lebih difahami selepas mendengar perbualan ini. Sama-sama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang untuk berkongsi tentang topik ini. Saya harap apa yang kita bincangkan hari ini dapat membantu walaupun sedikit kepada sesiapa sahaja yang berdepan dengan masalah imposter syndrome. Ingatlah bahawa kita tidak seorang dan apa yang kita rasa itu adalah valid. Tetapi ia tidak menentukan nilai diri sendiri. Teruslah melangkah, teruslah belajar dan percaya bahawa kita sebenarnya lebih mampu daripada apa yang kita fikirkan. Dan terima kasih juga kepada semua yang setia mendengar dari awal hingga akhir. Kami amat menghargai sokongan anda semua. Sebagai penutup, kami ingin tinggalkan anda dengan satu pesanan ringkas tetapi bermakna. Percayalah pada diri sendiri. Anda layak berada di tempat anda sekarang dan anda juga layak untuk berjaya.
Jangan biarkan keraguan menghalang potensi Anda dan teruskan berusaha, teruskan berkembang, dan yang paling penting, jangan berhenti percaya pada diri sendiri. Jumpa lagi di dalam episode seterusnya dengan topik yang lebih menarik dan bermanfaat. Jaga diri dan terima kasih kerana mendengar.